Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menerangkan teori penembusan sosial. Pertama, teori yang signifikan dalam psikologi. Kedua, dibentuk oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor pada tahun 1973. Ketiga, meneliti bagaimana perhubungan berkembang dan menjadi lebih intim. Keempat, mengkaji bagaimana hubungan sosial boleh menjadi lebih jauh. Kelima, membandingkan hubungan sosial dengan bawang yang mempunyai pelbagai lapisan. Teori penembusan sosial adalah teori yang signifikan dalam psikologi. Prinsip utamanya ialah apabila perhubungan bertahan untuk masa yang semakin meningkat, orang yang terlibat secara beransur-ansur akan menjadi lebih intim antara satu sama lain. Teori dan penembusan sosial juga dibentuk oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor pada 1973. Mereka meneliti bagaimana perhubungan berkembang dan menjadi lebih intim, tetapi juga mengkaji bagaimana perhubungan sosial boleh menjadi lebih jauh. Mereka mewujudkan hubungan antara kekuatan hubungan sosial dan kekerapan dalam komunikasi interpersonal. Menurut Altman dan Taylor, setiap orang boleh dibandingkan dengan bawang yang mempunyai pelbagai lapisan maklumat yang mereka berikan kepada orang yang berbeza dalam pelbagai jenis perhubungan. Lapisan luar bawang termasuk maklumat tidak peribadi yang dikongsi melalui peringkat pertama perhubungan. Kulit bawang adalah peringkat orientasi. Di tengah-tengah bawang terdapat butiran peribadi yang paling intim yang dikongsikan apabila perhubungan mencapai kekuatan yang puncaknya. Bahagian bawang ini dipanggil peringkat stabil. Model penembusan sosial. Terdapat 6 peringkat utama model penembusan sosial seperti yang difikirkan oleh Altman dan Taylor. Ini ialah peringkat orientasi, peringkat penerokaan, peringkat efektif, peringkat stabil, peringkat penembusan dan peringkat depenetrasi. Peringkat orientasi model penembusan sosial dicirikan oleh hubungan awal yang tidak stabil. Ini adalah permulaan hubungan antara dua orang dan hampir tidak ada kepercayaan telah diwujudkan. Pada ketika ini, perkongsi maklumat peribadi tidak sepadan dengan risikonya. Akibatnya, maklumat yang dikongsikan antara rakyat di peringkat ini akan menjadi jarang dan tidak intim. Peringkat penerokaan. Peringkat penerokaan model penembusan sosial berlaku apabila individu mula mempercayai satu sama lain sedikit lebih daripada yang mereka ada pada masa lalu. Maklumat yang dikongsi oleh orang dalam peringkat hubungan ini mula menjadi lebih peribadi daripada di peringkat orientasi. Walau bagaimanapun, butiran yang benar-benar intim tidak dikongsikan. Peringkat efektif. Peringkat afektif model penembusan sosial, individu mula berkongsi butiran yang lebih intim antara satu sama lain. Komunikasi interpersonal antara orang yang terlibat mula menjadi lebih kerap. Lebih banyak kepentingan dan kepentingan diletakkan pada hubungan oleh kedua-dua individu. Peringkat stabil. Pada peringkat ini ialah pertukaran yang stabil, dicirikan oleh keterbukaan, keluasan dan kedalaman merentas topik perbualan. Maklumat yang paling intim tentang diri peribadi telah didedahkan pada peringkat ini. Peringkat depenetrasi. Depenetrasi sosial atau pembubaran juga mungkin apabila pendedahan kendiri dikurangkan akibat konflik interpersonal dan tekanan hubungan. Depenetrasi sosial adalah penutupan sengaja beberapa bahagian kehidupan seseorang kepada pasangannya. Proses pembubaran ini boleh menandakan perhubungan disintegrasi atau rundingan semula perhubungan. Proses ini boleh berlaku secara beransur-ansur atau lebih mendadak seperti perikut dan pelanggaran hubungan yang menyebabkan perpecahan. Konsep teori penembusan sosial. Hubungan yang saling berkait rapat dengan 5 deria yang ada iaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa dan bau. Konsep utama teori penembusan sosial ialah konsep pendedahan diri. Pendedahan diri kebanyakan boleh dilihat melalui sosial media iaitu di Facebook. Ini kerana pemilik beranggapan dengan menceritakan atau memberi semua maklumat yang mereka tahu, mereka dengan mudah dan senang untuk mendapatkan kawan baru di media sosial. Yang kedua adalah kos. Kos merupakan masa, konflik, kecemasan dan keruntuhan harga diri dan persekitaran sekeliling yang boleh mengurangkan nilai kekayaan individu tersebut atau ia dapat menimbulkan kesan yang tidak menyenangkan. Dan yang ketiga iaitu ganjaran.
Ganjaran boleh dia lihat dari nilai positif yang diterima daripada sesuatu. Ganjaran boleh merupai wang, penerimaan sosial atau sokongan terhadap nilai kendiri tersebut. Nilai sesuatu ganjaran amat berbeza di antara satu sama lain. Bagi penerima sosial kepada orang kaya, mereka lebih berharga daripada wang, tetapi kepada orang miskin, hubungan internal berupaya mengatasi kesulitan ekonomi dan lebih banyak memberi ganjaran kepada hubungan dan menambah pengetahuan. Elemen-elemen teori penembusan sosial. Teori ini dicipta bagi mengurangkan mendapatkan maklumat yang dapat membezakan ia pemikiran atau perlakuan. Ia merupakan teori di mana isu yang sama tetapi bagaimana cara untuk mendapatkan maklumat di dalam hubungan interpersonal yang disebut sepisang kulit bawang. Edmund dan Taylor menyamakan manusia dengan bawang merah. Intinya ialah pada dasarnya, manusia mempunyai beberapa lapisan atau lapisan personaliti bagaimana orang melalui interaksi bertindih antara satu sama lain, lapisan maklumat tentang diri mereka sendiri. Lapisan atau kulit bawang adalah lapisan paling luar kulit. Kepribadian manusia adalah sesuatu yang terbuka kepada orang awam, yang biasanya akan kita tunjukkan kepada orang lain pada umumnya tidak dilindungi. Peringkat kedua atau lapisan kulit bawang kedua. Tahap kedua atau tahap pertukaran efektif eksploratif. Tahap ini adalah tahap pengembangan awal maklumat dan bergerak ke tahap pendedahan yang lebih dalam. Peringkat ketiga atau lapisan kulit bawang ketiga iaitu tahap pertukaran efektif. Pada peringkat ini, terdapat peningkatan dalam maklumat yang lebih personal, misal mengenai maklumat mengenai pengalaman privasi individu. Peringkat keempat iaitu lapisan akhir kulit bawang atau lapisan teras, juga disebut panggung pertukaran yang stabil. Pada tahap ini, sifatnya sangat intim dan membolehkan pasangan untuk meramalkan tindakan dan tindak balas masing-masing dengan baik. Komunikasi dalam teori penembusan sosial. Teori penembusan sosial ini dapat dikaitkan dengan komunikasi. Komunikasi ialah proses yang melibatkan pertukaran simbol, memperoleh kefahaman serta perkongsian dari pertukaran. Perkataan proses dalam komunikasi ialah proses disokong oleh fakta di mana penembusan sosial itu adalah prosesnya. Secara umum, dalam penembusan sosial, terdapat pertukaran idea di mana melalui pertukaran idea ini, lebih banyak dapat diketahui tentang seseorang yang lain, bererti lebih luas pendedahannya. Pengetahuan ini disamakan dengan pemahaman, iaitu semakin banyak pendedahan membawa kepada perkongsian dan pemahaman yang lebih baik tentang seseorang itu yang boleh digunakan untuk kebaikan sistem. Pada 1981, Roloff telah menyimpulkan proses ini dengan menyatakan bahawa semakin meningkatnya pertukaran maklumat intim, ia dapat memastikan keikhlasan dan niat baik seorang rakan dalam hubungan. Pertukaran maklumat di sini termasuklah kepercayaan seseorang untuk menyampaikan maklumat peribadi dan berkomunikasi tentangnya. FOA telah memberi cadangan bahawa pertukaran melibatkan dua perkara, iaitu proaksi dan reaksi. Bererti, seseorang yang memberikan atau menafikan maklumat kepada yang lain, iaitu proaksi, kemudian menimbulkan tindak balas tertentu daripada orang lain ialah reaksi. Beliau menyatakan ini dengan menyokong idea beliau dengan mendefinisikan komunikasi melalui pernyataan teori sistem dan asas fenomena komunikasi, iaitu tindakan tambah dengan reaksi menjadi interaksi. Tindakan itu ialah pertukaran simbol dan reaksi ialah memperoleh pemahaman dan perkongsian yang membawa kepada interaksi. Dan dengan itu berlakulah sebuah komunikasi. Bagi menjelaskan lagi konsep komunikasi dalam teori penembusan sosial ini adalah ia berkaitan dengan komunikasi interpersonal, di mana komunikasi ini berlaku di antara dua orang atau lebih
para ahli komunikasi interpersonal menyatakan melalui komunikasi interpersonal ini dapat dilihat bagaimana komunikasi diciptakan dan mempertahankan hubungan. Melalui komunikasi ini dapat dikembangkan keintiman sesuatu hubungan. Penilaian kritikal teori. Penilaian kritikal teori ini bertujuan untuk melihat kepentingan dan utilitinya dalam komunikasi. Terdapat 5 kriteria dalam penilaian ini. Yang pertama, skop teori. Skop teori merujuk kepada komprehensif teori yang akan merangkumi pelbagai peristiwa di luar pemerhatian tunggal. Teori penembusan sosial ini dikatakan mempunyai skop teori yang agak sempit atau dinilai neutral hingga rendah pada kriteria ini. Hal ini kerana walaupun Altman dan Taylor pada tahun 1973 dan penyelidik lain mendakwa datang dari perspektif sistem, mereka gagal melakukan penyelidikan luar dari skop tentang dua orang dalam hubungan. Seterusnya ialah kesesuaian. Teori mesti dilihat sama ada tuntutannya konsisten dengan andaiannya atau kesesuaiannya. Teori ini dinilai antara yang tinggi dan neutral pada kontinum. Walaupun teori penembusan sosial konsisten dengan kebanyakan hipotesis dan penjelasannya tentang bagaimana hipotesis ini berlaku, masih juga terdapat persoalan sama ada penyelidikannya menyokong tuntutan dan andaian yang dibuat. Ini juga berkaitan dengan perspektif falsafah. Kriteria yang berikutnya ialah nilai heuristik. Teori penembusan sosial mempunyai nilai heuristik yang tinggi. Altman dan Taylor pada tahun 1973 telah menggunakan pelbagai teori bagi membentuk teori ini. Malah, banyak teori telah lahir daripadanya. Banyak predikan yang belum dilakukan dari segi perspektif sistem dan cara-cara di mana setiap hubungan individu mempengaruhi fungsi sistem secara keseluruhan. Berikutnya ialah tentang kesahan. Teori ini mempunyai kesahan yang rendah hingga neutral kerana ia dilihat dari perspektif sistem. Littlejohn 1992 berkata, jika teori ini cuba menggambarkan fenomena seperti yang sebenarnya, ia tidak sah kerana ia menimbulkan persamaan antara peristiwa yang tidak wujud. Sebaliknya, teori ini hanya memberikan perbendaharaan kata yang berguna. Persamaan yang dikaitkan antara peristiwa hanya semantik dan oleh itu tidak perlu untuk memberikan pemahaman tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Dan elemen yang terakhir ialah parsimoni. Dari segi parsimoninya, teori penembusan sosial ini akan dinilai sangat tinggi dalam kategori ini. Teori ini bermula dengan 2 hipotesis asas yang boleh digunakan untuk menerangkan kebanyakan konsep yang membuat rangka kerjanya. Metafora seperti struktur kulit bawang membantu meningkatkan parsimoninya. Komunikasi interpersonal di Malaysia. Komunikasi interpersonal ini sering berlaku di mana jua sama ada di sekolah, tempat kerja maupun di universiti. Tiada had untuk komunikasi ini berlaku, oleh itu pelbagai situasi dapat dikaitkan dengan komunikasi interpersonal yang secara tidak langsungnya melibatkan teori penembusan sosial. Komunikasi ini berlaku melalui pelbagai kaedah, di antaranya melalui atas talian iaitu internet, panggilan telefon atau bersemuka. Di sini dijelaskan melalui atas talian iaitu internet. Jaringan atas talian ini adalah sangat luas, tambahan di dunia berteknologi moden. Hampir kesemua urusan dapat diselesaikan melalui atas talian dengan kecanggihan teknologi terkini. Sebagai contoh, penggunaan media sosial seperti aplikasi TikTok yang kini sangat luas penggunaannya terutama sekali bagi para penjual kerana TikTok menyokong para peniaga atas talian untuk mencari rezeki melalui platform tersebut. Para peniaga akan bersiaran secara langsung di platform TikTok mereka, kemudian berinteraksi dengan para pembeli melalui siaran langsung tersebut. Dari situ, kita dapat lihat sebuah hubungan sedang dibina antara penjual dan pembeli walaupun tanpa bersemuka. Mereka masih dapat berinteraksi tanpa sebarang masalah. Kedua, panggilan telefon.
Kewujudan telefon ini sebenarnya telah banyak membantu proses sesebuah hubungan itu berlaku hingga ke tahap hubungan yang intim. Tidak semua hubungan akan melalui kesemua proses lapisan kulit bawang. Terdapat juga hubungan yang hanya untuk sementara waktu. Sebagai contoh, urusan di antara pegawai bank dan pelanggannya yang dimulakan melalui sebuah panggilan telefon dan berakhir juga melalui panggilan itu, namun sebaik sahaja berakhir sebuah isu yang berbangkit di pihak pelanggan. Contoh yang lain ialah seperti pasangan suami isteri yang berada dalam fasa hubungan jarak jauh. Lazimnya, komunikasi yang berlaku antara mereka ialah melalui panggilan telefon untuk mengeratkan lagi hubungan mereka. Yang ketiga, secara bersemuka. Komunikasi yang berlaku secara bersemuka adalah antara cara yang paling sering digunakan. Kontak mata, mimik muka serta gaya badan akan mempengaruhi sesebuah hubungan itu berserta keterampilan diri sewaktu kali pertama seseorang itu bertemu. Penembusan akan mula berlaku jika kedua-dua pihak atau lebih yang berada dalam sesebuah hubungan itu mula berasa selesa untuk berkongsi maklumat serta pendedahan diri tanpa rasa sasi. Hubungan yang ikhlas dapat dikesan melalui cara penerimaan seseorang apabila mendengar perkongsian dari pihak yang lain. Sebagai contoh, hubungan rakan baik yang sering kali bermula sewaktu di alam persekolahan, yang mana ada hubungan yang kekal hingga ke dewasa, malah ada juga yang terpaksa diputuskan apabila hubungan itu mencapai kemerosotan. Kekuatan teori penembusan sosial. Kekuatan yang terdapat dalam teori ini ialah melalui komunikasi interpersonal yang berlaku dalam teori ini, individu dapat melihat wajah masing-masing semasa berlakunya komunikasi, sama ada secara atas talian atau secara bersemuka. Berikutnya ialah keintiman dan risiko sesebuah perhubungan itu dapat dinilai melalui fakta komunikasi interpersonal yang berlaku di antara mereka. Kelemahan teori penembusan sosial. Kelemahan teori ini ialah ia tidak mengambil kira faktor demografik seperti jantina, usia, bangsa dan banyak lagi. Bagi berkongsi sesebuah maklumat, faktor demografik perlu diambil kira sebelum menembusi sesebuah perhubungan. Hal ini kerana setiap faktor demografik itu akan mempengaruhi cara dan gaya komunikasi interpersonal yang akan berlaku. Teori ini terlalu am penyelidikannya. Kesimpulan. Secara keseluruhan, teori penembusan sosial adalah teori yang signifikan dalam psikologi manusia dan keadaan sekeliling. Teori ini juga menggambarkan corak perkembangan sesuatu komunikasi yang merupakan satu proses yang telah dikenal pasti sebagai penembusan sosial, yang mana ianya merujuk kepada proses hubungan dan ikatan di antara individu bergerak dari komunikasi dangkal ke komunikasi yang lebih intim di antara satu sama lain. Di samping itu juga, komunikasi perlu dan harus dipelajari untuk digunakan pada masa yang akan datang. Oleh itu, teori penembusan sosial sedikit sebanyak akan membantu kita untuk mengetahui proses serta mengaplikasi komunikasi dalam perhubungan serta dapat mendorong kita agar membina perhubungan yang baik dan berkekalan. Ini membuktikan penembusan sosial di kalangan masyarakat bukan sahaja bersemuka tetapi secara alamiah juga tidak terbatas. Teori-teori yang dijadikan contoh dan yang telah dibentang dan diperbincangkan di atas berkembang dan diciptakan berdasarkan teknologi yang berada di sekeliling. Maka dengan ini, kefahaman secara interpersonal yang hanya pada mulanya difahami sebagai bersemuka atau berhadapan mula berubah kerana wujudnya perbualan secara maya yang hampir sama dengan komunikasi bersemuka. Kesemua teori ini seakan bergerak selari dengan kefahaman teori penembusan sosial di negara barat. Sehubungan dengan itu, perkembangan teori yang berkaitan juga adalah berasaskan perkembangan ala barat, yang mana kebanyakan teori-teori komunikasi dihasilkan oleh falsafah-falsafah dari barat.